Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, so selamat datang again ke podcasting ke. So hari ni aku punya kamera jauh sikit, so aku kena pandang ke sana sikit. So jangan neglect kau sikit lah. Favor more kamera daripada aku lah. Aku lagi favor kamera daripada kau. Okay, so yes, welcome to podcasting ke tahun lah, minggu ke-5 insyaAllah istiqamah kita. Minggu ke-5 tu kan. Maksudnya aku rasa macam kita macam kelahiran baru lah. Rebirth. Bukan rebound lain. Rebound kalau kau kecewa. Okay, so yes, seperti biasa kan, kalau nak dengarkan podcasting ke, seperti biasa kalau dengar kita boleh dengar dekat Spotify, Apple Podcast, iaitu podcasting ke. Dan kalau tengok kita orang secara terus menerus di YouTube Tinker Studio, dan nama dia podcasting ke. Dan tahniah kepada mereka semua yang telah berjaya mengharungi kehidupan. Sebab mungkin selepas podcast ini keluar, mungkin dikatakan kita akan pakai mask ataupun mungkin PKP 2.0. Kita tak tahu lah. Betul. Kita harap benda tu dielakkan lah. Gelombang terbaru lah orang kata. Na'udzubillah min zalik. Gelombang tag pink. Gelombang itu cluster tag pink. Cluster tag pink. Tag pink bukan Blackpink. Okay, so speaking of Spotify, aku saja je nak bagi tahu kau, hari ini adalah hari pertama aku menggunakan aplikasi Spotify. Wah, tahniah. Okay. First time dah aku ada Spotify. Oh first my time, god. maksudnya berbayar ataupun free? Berbayar lah. Oh, dia ada yang free punya ke? Free dia akan ada masuk iklan lah. Kau tengok lagu kan, dia iklan. So dia yang free ni, dia punya Slack dia macam tak premium lah. Senang je. Senang je, dia tak premium lah. Kau macam kena tunggu ads habis dan sebagainya. Kena tunggu ads habis. Lepas tu tak boleh nak pilih lagu suka hati. Lepas tu tak boleh nak rewind. Oh, tak boleh playback. Tak boleh playback. Contoh lagu tu dah lalu-lalu lah. Nasib lah. Okay. So memang betul aku tak ada Spotify sebab aku tak tahu semua ni. Tapi apa reason kau download? Nak dengar balik kita ke apa? Okay, sebab selama ni kalau aku dengar dekat dalam radio ke apa ke, aku akan pasang YouTube dan semua orang akan pandang hina dengan ni. Dekat macam mana pandang? YouTube playlist. Aku ada playlist kat YouTube. Maksudnya dalam kereta? Dalam kereta lah. Kat situ je aku dengar. Hina kat habis data tu. Okay, tapi saya free. Okay, data saya free unlimited. So because I rich. Aku guna YouTube playlist. So sekarang ni, Reza macam tengok kesiannya lah engkau ni. So dia so sekarang ni dia ada satu plan yang mana boleh pakai 2 orang. Aku tak tahulah baru-baru ni ke apa ke, family kan boleh ke dia baru tak kedekut dengan kau. Baru murah hati. Sebab dia macam kena renew lah. Dia macam every month kena renew, right? So he decided to macam tukar another plan yang macam sebulan 2 orang dalam RM14 sebulan. Aku ambil plan tu because aku share dengan my wife dengan juga adik ipar aku. Sebab sebelum ni dulu bini aku guna Joox. Joox sebab ada lirik. Kan ada lirik kan. Yes. Sekarang ni Spotify dia dah upgrade. Dia dah mostly lagu yang international dah ada lirik, so senang lah. Sebab orang kan nak sing along kan, tak tahu lirik kan. Macam yes, nak kena Shazam lah kan. So yes, itu adalah hari ni adalah hari pertama. So aku macam shock dengan lagu kereta tadi. Tak nak turun. Sebab macam pasal lagu sebab tak ada DJ bebel lah. Sebab macam kalau YouTube, aku also dia ada sekarang ni yang macam kau tutup YouTube, kau still boleh dengar and kau boleh buka application. Aku tetap tak ada tu. Aku tak ada. Bazir lah. So maksudnya sekarang ni bila ada Spotify, kau boleh main phone sekali sambil dengar lagu. Gitu. Oh Excited gitu. Tapi apa benda yang kau rasa teruja bila guna Spotify? Aku baru guna hari ni Aikal. Sebab aku baru dengar dalam 3 lagu daripada rumah aku nak datang sini. Betul-betul baru tu. Betul-betul baru. Sebab aku nak buka kat rumah, nanti aku kena lempang mak aku apa kejadah. Aku nak buka Spotify pula. Mak kau kat rumah. Yes. Kenapa kau gembira? Kau gembira makanan datang kemudian. Okay, so yes, itu adalah aku punya perkembangan terbaru hari ni. And then podcast ni keluar mungkin pada selepas Hari Raya Haji. Semestinya. Okay, so jadi aku nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Haji. Sebab yang tadi kita dengar pun tadi hampir-hampir macam sekarang PKPP diperketatkan. Syarat PKPP Habis tu macam mana bunyi dia? PKP apa? Pemerintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Perketatkan. Perketat. Kita assume sebab nampak simple gila. Sebab time ni tak ada benda-benda tu lagi. InsyaAllah tak ada lah. Ya, minta-minta tak lama lah benda tu. Betul lah, gila lah. Kita pun tak nak lagi duduk kat rumah dan juga merasai kehidupan keluar rumah. Betul. And aku harap benda ni jadi
pengajaran dekat kita. Sebab macam sebelum kita nak start PKPPP ni mentaruk dalam PKPPP ni, macam banyak macam kita macam maybe kita dah selesa. And then dah makin orang kata makin bukanlah ambil lewa, it's just macam tak makin okay, apa tinggal satu digit, so kita macam dah selesa, dah tak dan agak lupakan sikit pasal precaution. So macam aku pun macam tu juga, sometimes datang office tak pakai mask dan sebagainya. Aku harap kita semua akan ambil pengajaran lah dekat dalam situasi ni. Sebabnya sekarang makin banyak kan, and then benda ni berlaku pun disebabkan kelalaian kita sendiri. Ya, dan kedegilan sekali dan kelalaian dan kedegilan. PKKK lalai. Belakang ada L dan D, lalai degil. Tapi selepas ini kita shoot ni sebelum 1 Ogos, tapi 1 Ogos dah dikatakan kita kena pakai mask secara wajib di mana-mana saja anda berada. Oh, wajib. Aku confused sebab aku ingat macam pakai di tempat yang padat dan juga berisiko. Aku pun rasa juga, tapi sebenarnya kalau itulah dia. Takkanlah macam kau nak kat rumah pun pakai mask. Itu tak logik. Kan? Nak melindungi diri daripada orang kat rumah macam tu. Tapi cuba aku tak tahu kalau kita macam contohnya kalau kita datang ke office ni kan, kita kena pakai like all the time ke macam mana? Sebab sekarang ni kita maybe orang tak tahu keliling. It's just macam keliling kita tak ada orang pun, yang nampak macam penuh orang kat office adalah kita punya department sendiri. So kita tak adalah begitu terdedah dengan luar semua. So jadi aku macam tak berapa nak tahu sangat kita punya macam mana. Tapi maybe Adli akan keluarkanlah juga mandat gitu. Keluarkan mandat. Mandat dan. Tapi masa kita shoot ni, masa hari ni ialah 27 Julai, dan ada aku tengok gambar lah dekat social media, dia tunjuk dia ambil gambar yang askar dan polis dah berkeliaran di dalam mall untuk mencari mereka-mereka yang tak pakai mask. Aku tak tahu itu gambar tu that's legit ke, action ke, tapi cuak agak kalau pergi mall kan. Tapi kenapa orang tak pakai mask lah? I mean like macam bagi aku personally, benda tu dah jadi kebiasaan. So maksudnya bila aku nak keluar pun aku rasa macam tak selesa pula macam tak ada mask. New normal lah. Benda tu dah macam slowly dah jadi aku punya norm lah kan. Tapi kenapa ada orang yang macam degil tak nak pakai mask? Aku lah you. Kau memang tak nak pakai mask? Bukan, aku selalu tak pakai mask kalau contoh aku masuk tempat tu macam dalam keadaan yang segera. Maksudnya aku masuk kedai tu, walaupun aku sebenarnya salah lah, jangan sama saya. Tak, benda senang macam ni. Kau kena kekalkan, kau kena ada simpan mask dekat dalam kereta. Betul. Yes. Aku selalu simpan mask dalam kereta dan selalu kena marah. Sebab mask aku mask kain. So bila mask kain ni, dia punya bakteria senang melekat compared to 3 ply tu. Babe, jangan pakai mask kain lah. Sebab kan dah keluar berita yang mengatakan macam baru-baru ni kan dia punya bersebar kan disebabkan pemakaian mask kain. So pakai yang clinical punya. So macam pakai buang. Lepas ni kena beli kat Mat lah. Okay, by the way, Mat ada jual mask yang 3 ply punya. Yes, betul. Dan ini aku beli dia dah kotak ketiga. Dengan Mat. Dan kotak keempat. Satu kotak Mat jual 30 ke 40 ke 50 ke? Mat jual yang sekarang punya harga adalah satu kotak RM50. Oh, 50 untuk dapat 50 piece. Yes, kan? Dapat 50 pieces. So jatuh RM1 lah. Yes. And then puas hati lah sebagai aku boleh bagi testimoni, puas hati lah. Puas hati lah. Mask tu memang sedap lah. Yes, so boleh contact Mat lah untuk dapatkan mask. And then sebab aku rasa maybe kita akan macam better kena stock up juga kot. Since benda dah start wajib semua kan. So better kau kena stock up juga. Tapi aku nak stock up banyak-banyak pun sebab aku berdua je dengan Reza. Pakailah mandi bagi nak bagi habis. Pakai kat rumah. Bagi nak bagi habis. Nak bagi guna full. Okay, by the way, yes. Ada fakta menarik untuk nak share hari ni? Oh yes, hari ni ada satu fakta menarik aku baca. Benda ni mungkin menakutkan bagi sesetengah orang, tapi mungkin juga ada orang akan cakap pada muka. Fakta apa ni? Fakta dia adalah chemical castration. Apa tu? Castration tu apa? Melayu dia apa? Macam mana? Okay, kau cerita dulu. Mungkin aku faham. Okay, chemical castration adalah mandatory dekat Florida dengan California untuk second offence untuk pedophile. Apa yang screen-screen castration ni kalau macam dulu adalah kasih potong sama dia. Oh. Tapi ni dibuat secara chemically lah. Dia tak potong macam zek. Dia potong apa? Potong kemaluan ke? Potong. Kau rasa? Mana aku tahu. Kemaluan lah. Habis tu kalau castration kan? Tak silap. Kot. Kesunat. Sebab tak nak sunat kan? Okay, sunat tu menjadikan mereka lebih dewasa. Bukan. Aku tahu masalah kan? Dia sunat tapi aku sepotong lah. Tak silap aku castration ataupun maybe dia macam
tak bagi naik. Okay. Mungkin aku bukan orang yang ni sebab aku tak ada. Tapi dekat mana? Dekat Florida dan Florida dengan California. So itu untuk yang second offence. So maksudnya second kalau maksudnya first time dia, sunat. tak, maybe first time adalah dia macam maybe kena penjara ke ataupun apa-apalah. Yang second offence lah, kalau berlaku lagi dan kau kantoi lagi kena ni. Tapi masalahnya tak tahulah ini mandatory maksudnya wajib lah. Yes. Tapi kalau aku dengar macam tak tahulah ini mungkin omokan movie ataupun diorang punya apa tu, diorang bawa fahaman daripada movie, daripada culture diorang cakap kalau contohlah engkau adalah pesalah pedofilia ataupun kau ada kes dengan kanak-kanak sama ada membunuh ataupun merogol ke something like that, dekat dalam penjara kau tak selamat. Kalau contoh kau orang tahu tu, so aku rasa dia berani letak second offence buat macam tu sebab first offence dah akan teruk tu. Akan teruk. Sebab aku ada baca juga fakta tentang tu. Ada seorang banduan ni, dia masuk sebab dia macam sexual, disebabkan sexual offence tu dekat budak-budak, budak perempuan. So pedofilia lah tu kan. So orang dekat dalam macam bandmates itu macam Hakim and Magistrate The Ramos maksud aku macam apa kita panggil lah, penjara mates lah. Cellmate capek kita tahu. Engkau dah sekretariat. Aku banyak bergaul dengan kau lah ni. Tak, maksudnya kalau cellmate tahu, maksudnya orang-orang penjara dekat penjara tu tahu, dia orang buat tattoo kat dahi. Orang yang budak perempuan tu, mangsa tu nama dia Katie ke apa benda, so dia tulis Katie's Revenge. Dah kena chop. Kena chop lah kat dahi tattoo tu. Mesti hari-hari dia hidup merana. That's why aku nak kena, kalau kau buang pun sumpah ada scar lagi. Tetap lagi itu orang baru tattoo. Kalau benda-benda lain, contohnya engkau pula yang dipedofilia kan. Kita mana tahu dalam penjara punya cerita kan. Tapi itu biasa sebab macam benda tu aku rasa common kot. Maybe bukan kat penjara kita. Kalau kat penjara luar, kalau kau tengok ataupun ni apa semua, tu adalah macam culture lah. Culture. Berbalik pada culture. Sebab tu orang kata kalau masuk penjara jangan mandi, sabun jatuh. Sabun, pastikan sabun jangan jatuh. Tak pun kau belilah sabun yang picit punya. Selamat sikit. Tapi make sure jangan tergelincir. Tertonggeng pula. Alright, so nasty je. Okay, so itu adalah apa ni fakta hari ni. Aku baca fakta baru bukan fakta lah, dia fakta sukan lah dekat. Dia agak menarik bagi aku, ialah cara how diorang terapkan culture bola sepak supaya kau, walaupun kau baru, kau maintain humble. Macam contoh let's say lah kat Malaysia ke kat mana-mana, kalau contoh lah engkau muda dan kau dapat masuk tim yang first team utama, selalu kau akan berlagak macam star lah. Mungkin tukar appearance kau ke, mungkin dah nampak macam kau ni superstar. Tapi ada saya tengok mungkin dekat South America, kalau kau macam contoh Syafa, engkau contoh dari, aku sukan apa? Sukan bola je. Alah. Okay, apa? Sukan apa kau nak? Gymnas. Okay, gymnas. Okay, sebelum ni engkau wakil dewan. Wakil dewan. Bukan ibu taman. Dia wakil balai raya. Let's say engkau wakil dewan. Wakil taman lah. Okay. Tiba-tiba lepas tu engkau ditarik untuk menjadi wakil Johor. Contoh. Negeri lah dulu, over lah. Negeri lah tu Johor. Daerah. Okay, Batu Pahat. Okay. Bila kau nak pergi compete ke Batu Pahat sebagai seorang yang first time, engkau punya rambut akan gondol, depan ada rambut, belakang ni semua botak. Kenapa? Itu ialah tradition di mana nak sebab itulah Roberto Carlos punya rambut macam tu. Tak ada botak. Ronaldo. Dululah aku ingat ada Ronaldo. Yang depan toncet tu. Sebab itu lah. Dia macam nak tunjukkan budak ni macam baru. Macam kalau contoh opponent nampak kan, okay, ni ialah budak baru masuk. So maybe dia message kepada, okay, ini budak baru, tim lawan tunjuk ajar sikit dia ni. Maybe so dia ajar kau humble. Humility lah maksudnya. That's weird. Dan aku rasa bagus lah. Sebab kadang-kadang orang macam sukan bola sepak kan, dia naik kan progresif kan, dia laju kan. So bila kalau macam kau star, kau cepat lupa diri. Yelah. Dia nak tunjukkan dengan kau macam tu lah. So maksudnya dia weird tapi straightforward lah. Dia macam tak ada benda lain dia boleh tukar kecuali rambut. Tak boleh. So memang semua pemain dekat macam North America, South America rasanya lah. So dia memang diwajibkan macam tu lah. Tengok kelab lah. Ada culture kelab dia. Faham, dia bagi aku faham. cool lah. Maksudnya contohnya macam kalau contohlah budak tu dia dah famous lah, dah jadi pemain yang paling berjaya di dunia. Macam kau ingat tak first time kau main? Aku ingat tak. Saya ingat. Yalah. Memories lah.
Bukanlah bully, dia macam Yelah, dia macam custom lah. Custom. Faham. Benda tu yang kita nak kena pegang. Ni data. So budak baru masuk tingkah, kita nak buat apa? Botak. Kita suruh dia buat apa. Okay, so so hari ni kita punya podcast basically terpaksa disingkatkan. Betul, atas beberapa sebab, iaitu Haikal banyak job. Setiap minggu aku akan ulang benda lah ni. Kerja. Job tak ada, kerja je. Haikal banyak job. So kita akan kita tak ada topik yang panjang tak untuk ada. Mengelakkan macam walaupun diskusi. ada request sebelum ni, request ada angkat. Dia akan suruh panjangkan lagi. Hoi lah, siapa yang kita nak jemput banyak kita abang ni? Kita kena cari orang yang betul-betul pengalaman dalam angkat-mengangkat ni. Okay, so hari ni kita we have decided to macam answer remaining questions yang korang hantar sebelum like 3 ni. weeks ago. Yes, so boleh teruskan dulu Haikal dengan yang pertama. Okay, ni daripada ni ejaan dia YTTE_UK. Okay. Aku tahu lah nama dia. Dia tanya, how to be confident when talking in front of many people or in front of camera. Sebagai kau seorang dulu yang mungkin kamera shy, tiba-tiba sekarang boleh gelak ketawa di depan kamera, national TV lagi. Actually aku tak adalah kamera shy. Aku just macam don't bother. Sebab aku ingat lagi usia pertama aku bercakap depan orang ramai adalah when I was 12. Oh, apa? Pidato? Something like that lah. Bukanlah pidato beria-beria sangat macam, tapi dia macam event Jabatan Pendidikan yang dekat luar, bukannya dekat sekolah ke apa ke, dekat luar. So aku macam kena bersyarah. Oh, kau pergi talk aku macam bersyarah lah. Topik dia aku tak ingat apa, tapi macam aku ingat lagi waktu tu macam banyak kali lah macam tak masuk kelas sebab pergi practice apa-apa semua. So maksudnya maybe aku dah dapat bekal public speaking tu dekat situ lah. Itu first. Aku baru teringat. Bila kau cakap situ baru aku teringat sekarang. So apa perasaan bila contoh macam first time depan orang ramai? Ini adakah kau center stage dan orang tengok kau? Okay. Agaknya macam kat booth ke? Bang, masuk. Masuk kau macam jual layar pun yogurt. RM2.5 bang. Sebab kalau yang tu tak kira lah. Faham. Inilah dia bertajuk lah. Dia ada bertajuk dan macam pertandingan ke? Bukan pertandingan. Aku seorang je. Tak silap aku seorang ataupun macam ada lagi, tapi it's not a competition. So aku macam mana aku rasa aku tak adalah rasa malu ketika itu, sebab aku ambil keputusan untuk tidak memandang orang. So aku pandang straight je. Aku pandang kau pandai tak the arts of macam kau macam pandang orang tapi kau tak pandang dia. Kau pandang telinga dia. So macam right now aku tengah pandang kau, tapi aku actually tengah pandang pokok belakang. Tapi kalau dekat nampak kerasan, tapi kalau jauh tak perasan sangat kan. Yes. Aku kena belajar tu. Belajar dengan partner ke? Tak, aku belajar daripada 12 tahun belum kena partner lagi time tu. So yes, maybe itu adalah macam orang kata macam itu adalah bekal untuk aku belajar kot. Tapi along the way, bila aku dah sekolah menengah, tak ada pun masuk join ni apa-apa semua. So the second time after 12 years old tu? Sampai aku rasa dekat Motiviral kot. Lama di mana lama. Dekat sebab bila aku dah start Motiviral adalah di mana fasa-fasa orang dah start jemput, ajak pergi universiti, pergi talk dan sebagainya. Cuma bezanya 12 tahun tu tak berbayar lah. Yes, 12 bayar lah, tapi okey lah, bayar nasi ayam. Something like that lah. So okay lah. So aku rasa macam mana soalan dia adalah macam nak cari confident, nak menjadikan diri confident is just satu benda je yang aku rasa macam benda tu applicable. Kau kena tahu apa benda yang kau cakap. Maksudnya kalau kau hafal ke apa ke, kau akan ada tendensi untuk rasa macam nervous, anxious dan sebagainya. Dia lagi better jangan hafal lah. Kau ada kefahaman dengan apa benda yang kau sepatutnya cakap. Maksudnya presentation kat uni ke apa ke, make sure kau faham apa benda yang kau nak cakap. Bendanya maksud kau kena faham konteks daripada kau hafal konteks. Betul tak? Sebabnya aku dah melalui zaman belajar adalah macam di mana macam kau hanya hafal point-point dia tapi kau tak faham when it comes to presentation. Aku pun aku tahu lah, aku sampai sekarang aku masih lagi ada stage fright ataupun mungkin shy. Sebab kalau contoh kalau aku present dekat bos-bos kat Astro pun aku tak boleh. Tapi bagi aku dulu masa zaman belajar kan kita selesa dengan kawan-kawan kan. So bila kau present, aku rasa benci bila tak tahulah kawan-kawan ke lecturer even pun, kalau lecturer tu dia present ataupun mengajar
baca slide. Aku annoyed. Faham? Aku annoyed. That's why aku selepas aku rasa benda tu macam annoyed, aku cuba untuk elakkan letak teks dekat aku punya slide, melainkan grup Kalau macam individual aku akan buat gambar je. So maksudnya engkau akan, maksudnya aku belajar dulu cakap, jangan bila kau present, jangan biar orang baca slide. Maksudnya kau nak orang fokus kat kau. Jangan biar orang baca slide. Bila once kau letak teks, memang orang duk baca lah. Kau kat depan tu macam cakap sorang-sorang, macam subtitle. Kau tu macam subtitle. Faham. Ada tak ada pun tak apa. Lepas tu aku rasa art of presentation tu kat situ lah nak belajar confidence kau. Menarik. Start from your kat kelas. Betul, dekat orang start yang kau selesa. Betul. Sebab after all macam dekat kelas tu kau punya classmate je. Yelah, kalau salah pun diorang pun lagi salah. Lagi classmate yang kau macam share daripada tahun pertama sampai ni. Sampai sem last kau ada. Tapi itulah tips. Aku boleh bagi satu tips yang aku rasa macam berkesan kat aku. Maybe boleh membantu kat orang lain juga in terms of macam mana kalau dia nak present ke apa ke, adalah always know apa benda yang kau nak cakap. Kalau bagi aku ni nasihat kat Mamat ni, siapa-siapalah tak kisahlah. Sebab nama pun tak tahu dia jantina. Start je. Maksudnya dari segi kamera, depan kamera. Sebab selagi kau tak start, kalau depan orang tak tahulah, mungkin kau kena training lah. Tapi kalau depan kamera, selagi kau tak start, lagi tu tak tahu. Macam aku dulu pun nak buat trollala dulu pun, aku pun tak berani buat. Sebab sampai ke aku panggil orang, aku nak orang luar yang jadi host trollala sebenarnya. Tapi atas desakan orang ramai. Wow, that's up juga. Haikal banyak jawab. Sebab ada banyak ramai yang mendesak dia. Desakan orang ramai dan juga untuk jimat bajet. Saya bayar orang luar. Buat je lah. Betul. So kalau contoh lah, kalau siapa yang rajin pergi tengok first episode tu, aku rasa memang hampir gila. Tapi okay, berbeza tak antara mana yang lagi susah, cakap depan kamera ke cakap depan orang? Depan orang. Ya. Sebab depan kamera kau tahu benda tu tak hidup dan tak ada emotion. So, kalau kau lawak bodoh pun yang menyirap pun habis kuat pun abang cameraman band. Dia jadi seorang cringe. Kalau depan ramai banyak eyeball, banyak banyak pressure, banyak thought yang kau takut orang fikir pasal kau. Sampai aku dulu tak ada cakap penyanyi. Kan, kau buat pengumuman yang kau buat benda memalukan tu, aku dah tak percaya dah kau penyanyi ke, kau ahli musik ke. Aku percaya tapi aku enggan menerima. Aku first stage depan eyeball manusia betul masa umur 6 tahun. Time tu kena menyanyi lagu apa tak yang Siti Nurhaliza dengan apa 2x2 Kau mau Shua. Walaupun miming. So badan kau rupa suara Zul tu betul. Tapi aku disebabkan mungkin cikgu tadika tentu nak nampak mulut tu nampak real. So nampak believable. So tapi aku menyirap aku dengar sosi ni. Tapi aku surprise aku punya partner tu yang jadi Siti Nurhaliza. Dia nyanyi live. Dia tak nyanyi live. Dia back to back. Lagi setan kalau dia nyanyi live kau suara macam mana. Betul dia nak mix tu. Penat abang audio tu nak tarik tu. Kejap masuk yang ada audio je. Tapi aku abang audio tu kena hafal sekali lagu tu. Kena rehearsal. Okay, partner kau? Partner aku kan sepatutnya lagu tu Siti Nurhaliza. So dia masa tu aku seorang tu turun. Dia still on stage untuk lagu Amalina Dangdut. Menari. Miming biasalah miming budak-budak kan. Tapi menari. Aku macam macam mana dia dapat confident untuk bayangkan aku menyanyi yang lagu slow macam Akal takkan tak ada video please. Tak ada tu. Zaman tu tak ada video. Banyak kan. Aku form 5 pun ada. Tentu aku join. Sial lah ini. Aku join apa tu choir. Okey lah, choir ramai-ramai. Tapi problem dia masa tu adalah hari solo kau. PIBG, yes, solo. Time training okey lah. Jatuh. Time training okey lah. Note sampai lah. Tak sedap tapi sampai lah. Time live terkucil lah. Lagu You Raise Me Up. Ya Allah, You Raise Me Up, PIBG Josh Groban. Aku ingat lagi part mana aku terkucil. Yang When I Am Still. When I Am Still. Aku lepas tu aku terus stage habis kan. Menangis kan. Menangis kemaluan.
Oh my Aku god. tak tahu macam mana aku boleh confident Kenapa nyanyi. kau boleh buang masa untuk menangis sedangkan kau boleh balik? Tak tahu lah, dah tercommit kot sebab nak dapat point kan nak pergi universiti. Ini form 5. Form 5. You raise me up. Tapi dalam tu dah ramai, so cover lah. Okay. Lepas tu second time Pasukan kau mesti macam menyampang kau kan. konsert lah macam fuck kau kan. Tak tahu kan. Maksudnya kalau competition tu, kalau competition Tapi- malu tu. Oh, aku tak boleh bayang kalau competition. Beruk lah. Sumpah juri macam tak payah sekolah ni tahun depan Malu tak payah datang. tak payah datang. Budak ni sekolah lagi tak tahu. Nasib dah berhenti. Make sure dia jangan masuk. Lepas tu second time okay, itu pertengahan form 5. Sehujung form 5 kan ada selalu kan macam sebelum kita nak pergi ke ambil SPM belas 11, macam belas 9, belas 10 dia macam ada event lah. Macam budak-budak buat kan, macam last untuk ujung tahun punya event. So ada pertandingan nyanyian. Time tu famous High School Musical. Is Efren. Okay. Okay. Kan kau apa kan slow kan apa yang zone na ne 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 kan. Okay. Yang part tarik tu all the way hancur. Lepas tu aku kena pukul kat partner aku sebab nyanyi tak main-main. Tapi kan itulah yang dimaksudkan dengan confidence. Maksudnya kau memang tahu kau nyanyi akan hancur. Aku rasa Tapi kau nyanyi je. Itulah aku rasa confidence. ada hikmah aku terkucil masa choir tu. Lepas tu aku dah tak kisah salah nyanyi. Sebab dah famous nyanyi tak sampai. Kira je achievement orang nyanyi sedap. Achievement kau nyanyi tak sedap. Nyanyi tak sampai. So orang dah tahu orang gelak-gelak lah. Tapi malu juga lah time tu. Sebab aku fikir tahun depan tak sekolah dah. Okay. Woi lawak kau memang kau dan bakat nyanyian kau memang. Tu lah. Sampai sekarang aku tahu asal aku buat benda tu. Tapi sekarang kau tak nyanyi pun kan? Tak, sebab aku baru tersedar tak sedap. Okay, so yes, adik-adik kalau sana boleh contohi Haikal sebab macam aku rasa confidence sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Tak ada siapa orang keliling kau tak boleh macam tolong kau. Unless macam just setakat macam pep talk apa semua. Tapi kalau kau sendiri yang tak ada rasa yakin dengan diri sendiri, kau memang tak boleh buat pun. Kau dengar lah Macam Haikal, kawan-kawan dia dah pukul lah dia sebab dia nyanyi tak sedap. Namun sebab dia confident dia nyanyi je. Betul juga, maksudnya cuba. Ya, cuba je lah sambil macam it's always like worth a shot. Kalau kau pergi pep talk 1000 kali pun, kalau kau tak take a shot pun sama lah. Kan? Yes. Alright, so next question adalah Kau tak ada pengalaman memalukan atas stage? Atas stage ke atau in front of camera ke? tak ada sebab aku tak nyanyi. Aku tak nyanyi. Kalau aku macam persembahan akhir tahun sekolah tu, aku just menari je. Oh, tapi sebab Kenapa? Kau ada basic. Tapi kau ada basic kan? Tapi itu macam dah jadi 1 jadi 2 jadi 3. Lepas tu aku tak ada dah macam apa persembahan akhir tahun mampu lah. Macam tu lah. Tak join lah. Kalau kau menari lagi boleh masuk dolar. Ya, tapi kalau kau tengok aku pun tak boleh kau pun tahu aku tak boleh menari kan. Cuba kalau aku decide sekarang untuk menari. Kau rasa Itu Samsung keras. Kau rasa akan ramai peminat ke ramai orang hina? Peminat hina. Aduh yai. Alright, so next adalah beli rumah ataupun sewa rumah. Oh, zaman sekarang ni kalau kau duit macam belum cukup untuk beli, tak payah beli tu, sewa tu. Bila umur yang sesuai untuk ini adalah sebab kita dua-dua bukan pakar. Tak bakar. Tapi kau rasa yang paling ideal untuk beli, pendapat kau sendiri yang paling ideal untuk beli rumah adalah pada umur berapa? Susah nak cakap lah sebab mak mertua aku cerita pun dia first time dia sebelum sewa dia dapat first house dia umur dia 40. Oh. So macam kau bayangkan zaman itu, zaman 90-an 80-an pun susah nak beli rumah, apatah lagi sekarang. Itu ya aku macam fikir susah juga nak beli rumah. Tapi itulah sebenarnya aku faham side kerajaan, aku faham juga side orang yang nak beli rumah. Macam side kerajaan, contoh let's say kalau kau jual rumah dengan harga yang terlalu murah, dia tak membawa pulangan. Satu tak membawa pulangan, satu lagi kau membeli tanah. Okay, satu lagi kau akan ada overpopulation Kat sini, kat especially KL lah. Okay, let's say kita ada 1 juta rumah. Okay, 1 juta rumah tu let's say suami isteri duduk dah 2 juta. Okay, let's say multiple by contohlah diorang dapat lagi 2 atau 3 anak, dah berapa?
14 juta. Okay. Aku dah lupa. Tapi berjuta lah. Okay. Maksudnya makan overpopulate lah. Okay. Tapi persoalan aku, tak ke macam Tak masuk akal lah point aku. tapi sebab bila kau cakap macam tu membawa pula kepada aku punya persoalan. Sebab kalau harga murah, harga rumah mahal untuk dibeli, orang still akan menyewa. Bila orang menyewa, maksudnya orang menyewa dekat pemilik rumah. Ada je orang beli. Tapi margin pemilik rumah dengan penyewa rumah kan besar margin dia. So maksudnya macam, tapi yang macam yang pemilik rumah ni of course kita boleh label orang sebagai kaya, right? Itu satu permasalahan di mana sekarang ni orang kaya je yang mampu beli rumah. Itu yang masalah juga pada orang-orang yang baru nak hidup ni. Orang-orang yang macam golongan-golongan sederhana macam kita. Sebab itulah ada prima. Okay, itu membawa kepada aku punya pengalaman lah. Aku nak beli rumah. Dah beli Belum. Dan aku tak tahu kenapa aku tak beli juga sudahnya. Sebab macam time aku nak beli tu macam dah beria-ria, macam dah buat LHDN apa-apa semua, dah pergi tengok rumah apa-apa semua. And then macam husband aku macam suggest kita try lah rumah prima ataupun rumah yang package itu lah kan. Tapi end up kita orang tak beli, kita orang still menyewa lagi sampai sekarang. Sebabnya aku rasa macam aku tak berapa sure lagi sama ada aku nak settle down kat KL ke tak. In another 30 years. Faham. Sebab macam episod lepas-lepas kau cakap kita punya kehidupan akan jadi Ready Player One. So kau nak duduk macam So maybe aku akan duduk macam tempat yang tak paling ada. Kurang pun macam pilah. Macam tu kan. Tapi best lah. Sebab aku fikir contohlah kalau rumah yang kau nak bersara tu dekat Perlis, keluar rumah buka ada bendang. That's why. Nice kan. Sebab macam, tapi tak tahu lah macam in another 30 years tu macam mana kehidupan di Kuala Lumpur dan juga di Perlis. Faham tak? Mungkin Perlis akan ada dah tenfold lah orang. Dah ramai lah. Sebab aku rasa kalau contohlah 10,000 orang berfikir macam aku nak bersara sana, dah sama kak. That's why. Tapi bagi aku KL lepas ni makin padat. Kau bayangkan construction dekat MRR tu tak pernah habis. Tapi selagi kita tak terbang kat situ, selagi kita ada construction kat situ. That's why. Sebab tapi orang cakap macam better beli je rumah dekat KL untuk jadikan aset. Tapi aku rasa macam aku tak perlukan aset itu dalam bentuk itu. Faham tak? So macam mana? Macam pada waktu bila ke patut aku beli rumah? Bila kau dah start beli rumah kat Melaka style lo kan? Best. Melaka best. Melaka semua dah ada dah. Basically semua dah ada dah. Cuma bezanya orang Melaka je lah ada. Orang KL tak ada. Tapi orang KL ada juga datang Melaka. Sama juga orang kan semua. Masalah kau. Perangai. Kalau gaji berapa bulanan yang kau rasa mampu untuk bayar rumah dengan selesanya dan kau akan boleh hidup dengan selesanya tanpa perlu ikat perut dan sebagainya? 15k? Collectively kalau dengan bini kau 15k? Ada? 10k dah boleh. Sebab technically kau duduk sama-sama. Contoh let's say 1,000, 3,000 lah campur rumah, 4,000 rumah, kereta masing-masing 1,000, let's say lah dah 4,000. So kau ada 6,000 untuk household punya barang. Takkanlah 6,000 habis sebulan macam tu je. Kalau single sama 10k. Single tu nervous sikit kan? Single tu nervous sikit sebab kau memang solely kau bayar. Lagi kau nak kena nak dating lagi apa lagi. Tu salah ada yang curang 20k tu. Wow. Tiba-tiba pergi ke situ. Kan sebab tapi sebenarnya aku rasa kan kalau macam kolektif maksudnya dengan apa pasangan suami isteri pun 10k sebenarnya tak cukup babe. Kat KL lah. Again kat KL lah konteks dia. Kalau kau kat Perlis aku tak tahu lah kan. Sebab 10,000 macam walaupun gaji kita tak sampai 10,000, tapi aku rasa kalau gaji kita sampai 10,000 sebab macam lebih besar gaji kau, lebih banyak kau punya tanggungjawab. So kau tak boleh nak bandingkan gaji kau sekarang. Kalau aku ada gaji 10,000 mesti aku boleh manage. Sebab aku sekarang gaji banyak-banyak ni boleh manage je tak? Dia tak macam tu. Dia macam bagi aku macam okay lah. Kalau katalah sekarang gaji kau 6,000 and then kau punya kehidupan macam sekarang ni, dan kau rasa macam would it be nice kalau gaji kau lagi lebih lagi. Tapi bila kau dapat gaji yang lebih lagi, kau punya tanggungjawab lagi besar. Itu yang aku ada baca dekat satu thread kat Twitter ni, gambar tu yang dia tunjuk manusia takkan pernah cukup. Contohlah dulu gaji dia 1,500. Dia rasa kalau aku nak gaji, apa kata aku gaji 3,000. Bila dapat gaji 3,000 rasa tak cukup. Lepas tu gaji 6,000 rasa tak cukup. Lepas tu gaji 10,000 pun rasa tak pernah cukup. Sebab dia society dah set dekat otak, template otak dia, bila kau ada satu
tahap gaji, kau kena follow lifestyle gaji itu. Itu yang semua terpengaruh tu. Bukan salah orang yang beli, salah society yang dah set dan kau tak cuba menolak that mentality. Let's say lah kalau gaji kau 5,000 6,000 Okay. kat KL, tapi kau bawa kereta kancil. Mesti kau akan rasa macam aku gaji 6,000 bawa kancil. Aku boleh je nak bayar lebih sikit untuk kereta macam tu. Nampak? Maksudnya kau boleh je hidup dengan kancil dan selesa. Aku tak boleh kan, aku tak muat. Okey lah, kita besar sikit lah. Saga lah. My V lah. My V lah. My V. Lepas tu bila gaji 6,000, memang baru gaji 6,000 bawa ni kot. Bawa Honda Civic kot. Takkan lah kot. Nampak? Social pressure. Lepas tu kau dah set standard sendiri kat gaji kau. Cuma kalau kau gaji 6,000 tapi kau hidup macam orang gaji 1,000 2,000, hidup lama je. Betul lah juga. Tapi macam mana ada orang yang macam gaji 6,000 7,000 yang macam sanggup untuk duduk dekat kawasan yang faham tak, bila kau dah ada duit, kau mestilah macam nak lebih kehidupan kau, nak selesakan kehidupan kau sebab kau mampu. Tapi itu memang aku rasa human nature sebenarnya. Betul. Tapi cuba kalau benda tu membebankan kau, itu yang salahkan kau. Contoh nak rumah yang standard macam ni, kereta nak macam ni, so pemakaian macam ni, so kau dah tak set tu. Sebenarnya kalau kau kira balik, lebih daripada sebenarnya gaji kau, dan kau kata rasa tak cukup sebab selalunya manusia kan nak beli benda baru kan. So bila kau dah, maksudnya benda yang standard ni, engkau dah melepasi paras yang sepatutnya kau buat. Bila kau nak belanja lebih tu, rasa tak cukup tu. Ya. So maksudnya kau boleh, kau kena ada masa balik kepada soalan ni, aku tak sebut lagi nama dia. Tak apa. Minta maaf lah ya. Apa ni? Nadira Ismail. Okay, Nadira Ismail. Beli rumah ataupun sewa rumah. Dia sebenarnya bagi aku, as much as rumah tu adalah keperluan, tapi kau boleh pilih macam mana cara kau nak hidup dengan keperluan itu. Maksudnya kita macam ada banyak options kan. Maksudnya kau boleh sewa ataupun kau boleh beli. Kau boleh beli, untungnya adalah itu memang milik engkau. Dan bila kau sewa, kau hanya duduk dan kau seperti membayar servis. Kan? Macam kau duduk hotel lah, maksudnya kau bayar. Tapi macam adakah pulangan dia berbaloi untuk engkau? Faham tak? Faham. Maksudnya bukan pulang, maksudnya adakah berbaloi untuk kau, tanggungan dia berbaloi untuk engkau? Depends. Sebab ada orang kata macam kalau sewa rumah, macam kau bayar kat orang, tolong bayarkan orangnya rumah. Tapi kalau fikir balik, kau duduk dekat situ. Kau guna semua benda. Dia macam at that time itu macam kau punya. Macam sewa lah. Konsep sewa lah. Macam kau sewa kereta, kau guna kereta tu sampai mana yang kau sell tu. Sebab dulu macam aku rasa macam better kot beli rumah. Jangan satu lagi faktor umur kan. Sebab macam dia kan, kalau aku katalah umur aku 40, aku nak beli rumah, so pinjaman hanya boleh setakat limit berapa. So lagi tinggi kau kena bayar apa semua. Tapi aku rasa macam kalau sekarang kau rasa macam tak stable lagi untuk beli dan kau tak mampu untuk hutang bulanan yang rumah tu, aku rasa better hold lagi, especially budak-budak yang umur 20-an. Yang macam terus nak beli rumah apa semua. Boleh kalau kau memang betul-betul pandai nak manage. Sebab kalau kau tak pandai manage, end up rumah tu akan jadi rumah lelong. Betul. Tu kan jadi banyak sangat rumah lelong sekarang. Ya. So kena tahu sendiri punya financial, kena tahu macam mana sendiri punya disiplin dan saving dan sebagainya. Apa backup plan kau kalau apa-apa jadi dekat rumah? Betul, memang kena ada backup plan lah. Let's say kau memang, kalau contoh rumah tu berapa jadi kan, contoh at least kau kena ada simpanan yang macam boleh bayar rumah tu 6 bulan. Betul. Lagi zaman sekarang yang COVID ni, kau tak tahu apa kan. Memang kena ada macam 6 bulan bayar, nak advance untuk bayar rumah. That's why. Bukannya macam kau bayar langsam, tiba-tiba bank dah kosong. Bank dah kosong, tiba-tiba kau kena ada macam komitmen bulanan. Memang barai lah. Tapi macam tu lah. Tapi macam kalau dia tengok tempat juga apa. Kalau let's say kalau kat KL, kalau engkau boleh beli rumah, transportation kau tak perlu. Kau tak perlu ada your own transportation kalau kat KL. Literally kau duduk kat center of KL. Faham. Because you are accessible, senang nak pergi mana-mana. Kau ni ada Grab, kau ada jalan kaki, kau ada train, senang. Kalau let's say kalau kau dekat rural area macam jauh-jauh sikit, macam pinggir-pinggir bandar, then accessible lah. Kau nak beli rumah dan juga ada kereta. Tapi harga pun macam biasa lah. Bila jauh sikit, dia murah sikit lah.
Tapi banyak juga kau kena korbankan, maksudnya masa. Yelah. Kena banyak fikir dia, tu. dia macam kehidupan bukannya semudah yang kita sangka. Semudah yang kita tengok kat drama TV yang macam papa ada papa ada Papa tak ada business nak propose. Itulah yang cerita lah tu, bapak dia nak beli mahal hari ni punya boleh. Yes. Okay, next. Ada satu soalan ni, macam mana kita nak menegur kawan kita had berkopiah dan bertudung labuh untuk beradab juga? Okay. Diorang pun manusia. Itu bukan pakai, itu kita tak, pemakaian di luar tak ada kena mengena dengan akhlak. Bagi aku. Betul. Kalau kau bangang-bangang kan. Sebab mungkin itu applicable dulu-dulu, zaman kita masih kecil-kecil. Sekarang tak applicable. Ada je yang keluar statement merepek. Aku kalau boleh jawab ke tak kita ni. Daripada Ika Pearl 19. Dia bagi statement, lepas tu nak suruh kita agree ke tak. Okay. Our job defines how much percentage of respect that we got from people. Agree? So maksudnya dia nak cakap macam kalau kau kerja janitor, berapa persen respect kau deserve daripada orang lain, macam tu. Maksudnya tangga kerja kau. Maksudnya setiap kerja tu ada percentage of respect. Bagi aku dari perspektif society, ya, betul, statement tu betul. Takkanlah kau boleh hina orang yang kutip sampah, kau boleh hina orang yang cuci tandas, macam tu je. Maybe dia fikir macam tu. Maksudnya macam mana level of respect kita towards boss kita, macam level of respect boss kita towards kita as dia punya subordinates. Aku rasa maybe itu konteks dia. Jadi macam bagi aku, berdasarkan pengalaman kerja aku, adalah benda tu sangat penting. Ambil respect lah towards each other, regardless kau punya same level lah. Yes, regardless kau punya level. Kau level kau tinggi ke, kau kena respect orang bawah kau. Orang bawah kau, of course lah, it's a given thing yang macam kau kena respect kau punya boss. So level dia, soalan dia adalah di mana menentukan percentage dia. So maksudnya kau punya status tu menentukan percentage berapa banyak respect yang kau dapat. Sebenarnya sepatutnya tidak. Sepatutnya lah. Sepatutnya semua orang kena macam equal punya ni. Kalau bos kau fucked up lah. Bukan kau. Bukan kau. Tak, maksudnya itulah maksud aku. I mean, like, macam kalau bos engkau rude, kau tak, bagi aku lah, and then aku punya ego adalah tinggi, yang mana aku rela berhenti kerja. Faham. Kalau aku tak dapat treatment yang sepatutnya, yang aku deserve, respect yang daripada aku punya upper layer lah. So, tapi kalau dari segi konteks, itu konteks office lah. Tapi kalau ada konteks luar, let's say kita datang kedai makan, kita di-serve oleh waiter or waitress. Sekejap, sekarang ni aku takut tau nak cakap waiter waitress, sebab dia macam gender bias role. Waiter lelaki, waitress perempuan. Okay, waiter je lah, general waiter. Kenapa kau nak kena? Tak lah, aku takutlah ada yang work ni. Ni kita panggil apa? Wait, executive. Macam tu. Wait. Okay lah, whatever. Balik point tu. Maksudnya dari segi level of respect, dari segi itu. Contoh dia tak, aku rasa itu lagi applicable dengan orang keliling. Kadang-kadang ada kan case yang orang rude dengan waiter. So adakah itu disebabkan oleh that statement? Macam kau rasa kau customer, kau tak layak dapat respect aku sebab kau hanya tukang hantar makanan je. Kau adalah waiter. Sebab aku adalah, sebab kita sebab sebenarnya sebabnya kita bukan dibesarkan, kita disuapkan dengan fahaman yang customer is always right. Di mana selalunya yang tidak right adalah customer. Sebab macam cuba kau fikir balik kan, organisasi dekat restoran, diorang buat benda tu berulang kali. Sebab itu macam dia boleh tahu meja yang tu nombor berapa, meja tu nombor berapa. So benda tu benda yang hari-hari dia ni, dan kau sebagai customer bukan hari-hari. So possibility untuk dia, untuk macam waiter ataupun orang-orang yang kerja kat restoran ni untuk fucked up ada. Tetapi macam itu tidak membolehkan kita sebagai customer untuk macam pandang rendah, rude dan sebagainya lah kan. Tapi macam it really depends lah. Maksudnya kalau kesalahan yang kau rasa macam, weh, ini tak patutnya salah, tapi dia doesn't give a license untuk engkau macam bersikap tidak adil dekat the other party ni.
So macam bagi aku adalah bila kita disuap dengan fahaman itu, customers always right. So kita ada selalu rasa kita satu level tinggi daripada diorang. Hanya sebab diorang yang hulurkan makanan kau. Tapi selalu dia yang hidangkan makanan selalu kau. Tak, aku tahu lah cara untuk aku hilangkan that mentality. Aku selalu anggap reverse the role. Let's say aku yang dekat tempat kau, dan adakah kalau contoh aku buat perangai buruk, adakah aku akan nak layan. So aku selalu fikir macam tu. Macam aku satu lagi, kalau contoh kalau aku dah makan, aku selalu fikir buatlah baik dengan waiter supaya makanan kau tak kena ludah. Aku selalu takut kau kena makanan kau kena ludah maksudnya. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku kan. Aku ada satu tips yang aku sendiri amalkan. Aku tak tahu benda ni applicable kat orang lain ke tak, ataupun orang boleh amalkan, adalah the power of thank you. Kau cakap thank you je. Thank you, terima kasih dan kau pandang. Thank you, terima kasih dan kau pandang. Confirm okay semua. Macam mana sekalipun, macam mana hiccup semua sekalipun, kalau kau amalkan thank you dekat orang yang macam kau minta servis dia, tak kisah kau bayar ke tak, benda semua akan okay. Itu adalah macam benda yang aku amalkan, dan aku macam nampak hasil dia. Yang mana engkau senati, orang senati, benda settle. Kau kenyang, orang pun macam okay lah, dia dah bayar, okay dah boleh gerak balik dah. Habis kat situ je. Tapi itu applicable dekat Malaysia. Aku pernah pergi US ke pergi France. Thank you tak cukup. Thank you dia with kena tips. Dia memang kena tip. Sebab aku dah cerita ni aku masa aku pergi UK, bukan dengan kau lah, dengan kawan aku. Yes, aku pergi untuk event hoki. Okay, kita orang naik cab, bukan Grab, bukan Uber. Grab, kau naik ketam. Kita dia Uber, aku tak salah lah, tapi taxi lah, servis hantar tu kan. So kawan kita orang contohnya dia tak jauh, macam contohnya dekat stesen Bukit Jalil nak ke Astro, tapi sebab kita orang bawa barang banyak, bawa barang kamera semua, so penat lah kan nak jalan. So kita orang Capik tahu cerita ni. Bawa cerita itu. So kita orang naik taksi tu, gerak lah. And dia adalah local London. Bukan, sebab selalunya ada je orang imigran yang kerja macam Pakistan kan. So dia bawa kita orang ke tempat point B lah. Lepas tu dia punya tambang ialah let's say RM9.80. Kawan aku bagi 10 pound. Okay, lepas tu member aku cakap keep the change. Lepas tu driver ni dia mengamuk kat member aku, cakap ingat kita ni ingat kita ni kedekut sangat ke something like that. Macam dia rasa dia hina dengan keep the change 20% tu. Dia orang lain. Okay, bagi aku lah kan, sebab kita tak boleh samakan kita punya budaya dengan budaya kita dengan budaya luar. Thank you tu tak boleh guna dekat luar. Yelah, sebab budaya kita sentiasa diajar dengan rendah diri, sopan santun dan sebagainya. Culture. Dan mana orang-orang yang macam orang putih dan sebagainya ni, dia orang diajar dengan budaya self confident dan sebagainya. So benda tu tak boleh jalan lah. So maksudnya, kalau diorang nyanyi di atas pentas, terkucil okey. Kalau dia tak pandai nyanyi pun habis kuat, dia kena macam orang nak bu pun diorang tak boleh marah. Sebab yelah, that's why lah American Idol semua boleh hidup, ada orang merepek. Okay, sambung. So itulah beza dia. So betul lah bukan cakap tak applicable lah. Tak, maksudnya kalau tak applicable pun, thank you is always like, benda tu universal lah. Tapi ada orang yang macam thank you tak bagi kenyang macam tu lah. Tapi macam kita dah dengar thank you pun dah kira okey dah. Sebab kita tak hidup dengan tips. Kalau kita hidup dengan tips, mungkin kita akan anggap thank you tu macam gitu je. Itu je. Terima kasih. Terima kasih. Okay, ni last lah Mak Ipan. Sebab soalan ni simple je. Filem Hollywood paling best pernah tengok untuk Syafa dan Haikal? Aku rasa yang paling meninggalkan kesan sehingga hari ini adalah, okay, kita bahagi. Ada 3 lah. Kesan kebahagiaan, kesan kesedihan, kesan kimak cerita apa ni sial. Aku rasa dalam sepanjang hidup aku suka 3 movie je, tapi dia tak ada kesan kesedihan ke kesan kegembiraan. Yang pertama adalah Buried Alive. Bukan Burit. Burit tanam hidup-hidup. Okay. Jangan takut orang salah. Takut orang salah ni. Ryan Reynolds yang dalam keranda tu kan. Yes. Gila cerita tu. Gila babi weh. Aku tak boleh bayangkan. Aku tahu dia berlakon bukan dekat kawasan yang sempit. Yelah. Tapi dia macam real AF. Gila battery habis. Dia macam dia punya build cerita tu yang macam kau sekali berharap dia lepas end up die. Masalahnya ending dia tu, kita orang tengok, aku nak spoil lah. Tapi ending dia
Alright. Ending dia agak sakit Ending hati dia agak sakit hati. Tapi macam aku tengok dekat wayang, cerita tu habis, aku macam lama semua orang dalam wayang tu terdiam. Tak ada support, tak ada tepuk, tak ada bangun, tak ada keluar apa, semua terdiam. Cerita apa ni? Okay, tapi cerita best lah. Cerita best. Yang kedua adalah My Sister's Keeper. Oh, cerita yang kau selalu cerita benda tu. Dia pasal dia, so macam 5 kali aku tengok, 5 kali aku nangis. okay, itu yang cerita sedih lah. Yang gembira yang fucked up Buried Alive. Yang macam gembira Pernikahan Berjelapuk. Oh, Hollywood. Oh lah, Hollywood pula. Okay, sorry. Apa Okay, cerita yang kau happy lah. Macam kau tengok tu, macam kau tengok akan membuatkan kau Penelope cerita apa? Mungkin aku pernah tengok. Minah ni dia daripada kecil dia lahir, dia ada kena curse, keturunan dia kena curse. So anak perempuan yang lahir selepas beberapa ni, sebab dia macam dia lahir dalam keturunan yang semua lelaki, tiba dia daripada nombor yang keberapa, 7 kot tak silap aku, dia punya hidung babi. So okay. dia punya dia tu curse dia lah. Pelakon dia Christina Ricci dengan James McAvoy. Christina Ricci tu okay. Christina Ricci yang berlakon cerita Addams Family tu. Oh. Okay, kata tak yang mana Wednesday Addams lah. Yang jendol tu. Christina Ricci kan nama dia. Yang jendol tu kan? Yalah. Okay, so jendol selama kutuk orang. Reason dia bukan reason, cara untuk hilangkan hidung babi tu, dia kena fall in love. So family dia macam stress, macam mana nak bagi dia kahwin apa semua, dia tak fall in love, hidung dia kekal lagi. Dia fall in love ataupun orang fall in love dengan dia? Orang fall in love dengan dia. Beauty and the Beast ni konsep lah. Tapi macam best gila, sampai lagu dan cerita tu ada lagu kahwin aku. Lagu apa? Sigur Rós. Happy Pola. Best lah lagu tu. Nanti aku dengar lah. Penelope Penelope. Macam sebab cerita tu aku tengok dah lama. Daripada bila tu cerita lama lah. Yang Christina Ricci tu pun kecil lagi. Tak adalah kecil, remaja lah. Remaja lah. Bukan remaja, macam muda lah. So macam dia cerita macam perempuan ni bukan, dia kena hit curse dia adalah bila lelaki jatuh cinta dengan dia. So tu curse. Tu penawar. Itu penawar dia. Tapi sebenarnya orang salah anggap. Penawar dia adalah bila dia kena macam cinta kat diri dia sendiri. Macam tu lah. Cerita girl macam tu lah. Girl lah. Okay lah. Mesej dia kan itu tapi ini. Mesej dia bukan macam nak jatuh cinta dengan orang. Tapi kau kena jatuh cinta dengan diri sendiri. Dia kan Cinderella punya. Gitu. Best lah. Aku suka plot twist cerita tu. Macam cerita dia simple je. Macam aku suka the plot twist macam kau ingat itu. Tapi sebenarnya lain. Macam cerita apa tu yang yang kartun tu masuk dunia sebenar. Lepas tu dia tak ingat kan? Aku tahu. Enchanted ke apa something. Yelah. Kalau kau tahu cerita tu, kan orang cakap kena kiss untuk hidup kan. Tapi tu lelaki tu yang pengsan. Dia tu aku suka lah. So macam yes lah. Dan dia punya cerita pun macam cerita yang ringan lah. Tak heavy thinking lah. Macam aku cerita sedih, dia mix feeling. Cerita Pursuit of Happiness. Tu sedih lah. Kalau aku tengok banyak kali pun aku mesti akan nangis lah. Cerita memang fucked up. Predestination. Apa? Predestination. Okay. Aku tak suka cerita-cerita macam tu. Dia cerita dia time travel lah. Tapi aku suka kefaktapan dia. Aku tak suka. Okay, to be honest, aku tak suka cerita yang fucked up. Aku rasa macam, kenapa kau nak kena ada cerita yang fucked up ni sedangkan kau boleh hidup dengan tenang dalam dunia ni? Macam tu. I mean like, bukanlah nak mencabar minda ke apa ke, but you have like so many things, other things to think about. So okay, cerita happy aku tengok banyak kali Toy Story 3. Kerana Toy Story 3 tu taklah Toy Story in a whole lah. Bagi aku membesar dengan Toy Story. Mungkin ada orang besar dengan Harry Potter, membesar dengan Twilight. Tapi aku besar dengan tak apa mana ada kan. Aku dengan Harry Potter. So bila aku tahu ending Harry Potter ending Toy Story 3 tu dia macam punch to the heart lah. Kau tengok kan Toy Story 3? Aku tengok, tapi again kartun tak so aku tak tengok habis. Kau kena tengok daripada first, second, third. Bila yang third tu ending dia roller coaster emotional sebab aku tak boleh kartun lah. Kau explain macam mana pun aku takkan ni. Aku hanya Shinchan, Clawman tu relax sangat tu. Dan Upin Ipin. Apparently kau tahu Upin Ipin masa PKP. Aku enjoy gila Upin Ipin sebenarnya. Upin Ipin agak bagi aku storyline dia simple tapi melekat dia punya
Power Upin Ipin tu. Upin Ipin power. Dia macam benda simple je. Dia macam simple je tapi macam Aku ingat lagi kemunculan Upin Ipin ialah ketika itu ialah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Aku rasa 2007 ke 2006 2007 dia keluar sebelum buka puasa. Itu ialah dia punya debut. Time tu memang macam kau macam Upin Ipin. Dulu storyline agak simple, straightforward. Sekarang dia macam kompleks sikit. Ya, dia kompleks sikit. Tapi macam aku rasa macam dia orang kreatif lah. Sebab cerita dia berkisah benda yang sama, orang yang sama, karakter yang sama. Dia tak ada macam nak evolve ke, Upin pergi pindah KL ke jadi apa ke. Tapi dia tetap orang yang sama dah bertahun-tahun. Tapi still lagi macam boleh layan lah. Aku kan macam kalau terbuka kan, aku akan layan sampai habis. Oh, faham? Dia pernah buat satu episod tu nak macam contoh nak matikan karakter Fizi, punya aspek tu. So Fizi dikabarkan nak pindah rumah. Kau tahu episod ni? Ada. Lepas tu sekali Zaz bapa selang menyirap naik lori semua bagai kan. Padahal rumah kau kat situ. Sial lah kalau contoh lah orang yang budak-budak tengok macam mengharap kan. Macam berpisah kan kawan-kawan baik semua Zaz. Rumah kau selang rumah. Celaka lah. Siapa yang punya idea tu bagus kan? Baik lah. Stylo lah. Nama ke production pun Last Kopak. Last Kopak bodoh. Tapi dia inspired by Last Kopak. Last Kopak. Okay. Mungkin aku terkeluar bodoh tiba-tiba refleks. Apa? Sebab aku ingatkan macam kau sengaja salah sebut. Tak, dia yelah Last Kopak. Tapi Last Kopak tapi dia datang daripada Last Kopak. Mungkin duit terakhir orang untuk invest benda-benda. Mana aku tahu kan, tak tahu history kan. Tapi aku deserve bodoh. Wajib bodoh tu dikeluarkan. Yes. Okay, so yes, itu saja kali ini podcasting ke. Sebab Haikal macam dah tak duduk diam lah. Dia nak pergi buat job dia seterusnya. And then kalau korang boleh komen kat bawah jika ada suggestion. Dan jika korang ingin tengok career nyanyian Haikal berkembang, aku support babe. Serius, tak kisah. Rasanya aku pun dah tak support diri aku dah. Aku ada highlight yang kau punya nyanyian kot dekat dalam IG aku. Kalau orang tahu. Oh, taruk-taruk. Taruk. So begitu aku support je kau. So seperti biasa, kat mana kita nak dengarkan podcasting ke? Boleh dengar dekat Spotify. Siapa akan dengar? Dan kalau nak tengok dekat YouTube Tinker, nama dia Podcast Tinker. Dan thank you guys kerana still support Podcast Tinker. Dan kalau kita ada minta bagi soalan, bagilah. Sebab kita memang sentiasa menantikan soalan-soalan anda. Betul. Sentiasa tak ada topik. Sebab kita bukannya pandai sangat. That's why nak cerita-cerita benda yang serius ke, benda-benda yang betul-betul mendalam dan deep yang aku rasa kita bukan forte kita sebenarnya. Bukanlah. Kita kat ML Studio lah. Kita kena sembang benda-benda yang happy-happy seperti karya nyanyian kau tadi. Alright, so yes, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Dan selamat Hari Raya Ailadha yang dah berlalu. So kurang kosong-kosong lah kita jumpa Raya tahun depan. Jangan tak. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. InsyaAllah di bulan yang kemerdekaan ini. Bye-bye. Bye-bye.